Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan untuk edisi 7 Disember 2014. East Carnival 2014 merupakan satu karnival yang diisi dengan aktiviti santai dan kegiatan riadah dan memastikan merangkumi sosial khusus untuk rakyat Johor. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, pihak kerajaan Johor tidak ketinggalan untuk turut mempamerkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan kepada rakyat dalam membangunkan dan memajukan negeri ini. Pada tahun ini kerajaan juga tidak ketinggalan untuk turut bersama mempamerkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam soal untuk membangun dan memajukan negeri, di samping tindakan-tindakan yang diambil untuk memenuhi kehendak dan hasrat masyarakat dan rakyat di negeri ini. Oleh itu kita mengambil peluang daripada program ini untuk kita tunjukkan kepada rakyat usaha-usaha kerajaan. Beliau ditemui TV Selatan ketika melawat tapak East Carnival 2014 di Kota Iskandar, Nusa Jaya. Selain beriadah bersama keluarga, Datuk Muhammad Khalid juga berharap para pengunjung mendapat manfaat serta maklumat berguna mengenai program-program yang dijalankan oleh kerajaan Johor. Kita berharap pengunjung yang datang dapat manfaat daripada bukan sahaja apa yang disediakan, tetapi yang lebih juga ialah kepada maklumat dan perkara-perkara yang mungkin patut mereka tahu supaya mereka berada dalam keadaan yang sentiasa bermaklumat, supaya tidaklah mereka ni terpengaruh ataupun terpedaya dengan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Menerusi karnival ini, terdapat 29 syarikat besar turut menawarkan 1,500 peluang pekerjaan, antaranya UEM Group Berhad, Johor Land dan Country Garden. Sementara itu, menurut Johari Syed Mokhtar, karnival ini dapat membantu para graduan baru mencari peluang pekerjaan menerusi pameran kerjaya dan pendidikan yang terdapat di sini. Saya rasa program East Carnival sangat bagus, dia membantu bagi fresh graduate untuk mencari kerjaya baru, dan juga skim Selatihan Satu Malaysia tu pun juga akan membantulah. Saya rasa benda-benda ni sepatut dijalankan lagi dah berterusan untuk akan datang. Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Johor digesa untuk mengkaji dan mewujudkan garis panduan baru untuk perkhidmatan penyelenggaraan pangsapuri di negeri ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata ini berikutan berlakunya lambakan perkhidmatan pangsapuri di negeri ini, khususnya di wilayah Iskandar, hingga melebihi sasaran sebenar. Katanya beliau bimbang jika perkara ini tidak dibendung dan ia bakal memberi kesan jangka panjang seperti kenaikan cukai harta di zon perdagangan pada masa akan datang. Lambakan servis apartmen di Johor ini, khususnya di wilayah Iskandar, dan laporan yang kita dapati melalui Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, bahawa kita dah luluskan sebanyak 86,000 unit pangsapuri perkhidmatan. Manakala kalau ikut kajian ataupun saranan IRDA bagi wilayah Iskandar melalui Comprehensive Development Plan dia sehingga tahun 2025, wilayah Iskandar hanya memerlukan lebih kurang 26,000 unit servis apartmen. Apabila kita meluluskan servis apartmen, ia tidak tertakluk kepada syarat untuk bina sekolah, untuk bina dewan, untuk bina masjid surau dan sebagainya. Tapi kalau servis apartmen pada hari ini diurus niaga melalui penjualan bukan sewa, maka ia sudah tentulah akan mendatangkan banyak masalah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Rumah Mampu Milik di Taman Sera Perdana. Tambah Datuk Muhammad Khalid, mereka yang membeli rumah mampu milik mulai tahun hadapan, kerajaan negeri akan memberikan voucher RM1,000 sewaktu pengambilan kunci rumah. Dalam wilayah Iskandar sahaja, sebanyak 300,000 permintaan terhadap rumah mampu milik dan setakat ini sebanyak 20,000 unit bakal dibina. Nilai keindividuan perlu dihakis dari dalam diri setiap masyarakat bagi memastikan mereka tidak bersikap antisosial bersama masyarakat yang lain. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan negeri sentiasa menekankan untuk menjadi negara yang maju mengikut acuan sendiri dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Jadi bagaimana walaupun dalam keadaan seseorang individu itu tidak memerlukan kepada bantuan sokongan jiran tetangga,
Bagaimana kita nak buat supaya mereka tidak bersikap individu, tetapi mereka sama-sama mengamalkan nilai mementingkan masyarakat dan berkehendakkan kepada masyarakat. Maka di sinilah apabila kita menganjurkan program-program seumpama ini, maka kita bukan saja akan dapat memperkenalkan antara jiran dengan jiran, tetapi kita mewujudkan hubungan dan kita juga dapat meletakkan satu keadaan di mana antara jiran akan adanya kemesraan dan seterusnya hubungan antara satu dengan yang lain. Dan apabila keadaan itu wujud, kita perlukan sesuatu yang boleh gabungkan ataupun yang boleh dalam bahasa Inggeris cement ataupun gam hubungan tersebut. Beliau berucap semasa majlis muafakat mesra di Taman Mawar Pasir Gudang. Pada majlis itu, beliau turut merasmikan bilik mesyuarat serta gelanggang futsal Taman Mawar bagi kegunaan masyarakat untuk beriadah selain memperkukuhkan lagi nilai muafakat. Pembangunan Co-op City Bandar Penawar di Johor mampu menjana kira-kira 100,000 peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata, pelaksanaan projek berasaskan model Co-op City pertama di dunia iaitu Co-op City Bronze di Amerika Syarikat akan menjadikan Malaysia negara pertama di Asia membangunkan model bandar koperasi seperti itu di Asia. Katanya produk utama Co-op City Bandar Penawar di Pengerang ini sebenarnya ialah berasaskan petroleum. Daripada petroleum ini ada produk-produk sampingan yang boleh diterokai oleh koperasi seperti perumahan dan logistik. Pembangunan Co-op City merangkumi pembinaan 760 unit pembangunan bercampur seperti perumahan, kedai pejabat, kompleks perniagaan, pasar raya, pusat kesihatan dan hotel. Sekian edisi Berita Selatan. Teruskan menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.